Baik, terima kasih Buma. Ini pula lintas langsung dari Johor petang ini berkongsi cerita berkenaan dengan aktiviti penyeludupan hidupan liar ke Indonesia. Pengesahan bahasa di papan tanda dan tanam pokok bakau bagi atasi masalah hakisan. Terus bersama Anas Maknur. Silakan Anas. Baik, terima kasih Syarul. Antara fokus kami hari ini, Jabatan Penghilitan Johor memandang serius aktiviti penyeludupan hidupan liar dari Johor ke Indonesia. Jumlah kes didapati meningkat bagi setengah tahun pertama 2020, iaitu sebanyak 8 kes berbanding 9 kes yang dilaporkan sepanjang tahun lalu. Pengarahnya Salman Sarban berkata burung murai menjadi hidupan paling tinggi di Seludup berikutan nilai pasaran yang mencecah RM1,000 hingga RM2,000. Berdasarkan kes sebelum ini, haiwan itu mendapat permintaan cukup tinggi sama ada untuk tujuan peliharaan maupun komersial. Cuma isunya apabila berlakunya penghidupan, contoh murai, burung murai ni, kebanyakannya 70-80% mati lah. Pasal apa? Dia punya bekas yang diguna tu amat sempit. Dia krem dalam tu. Satu bekas kecil tu berbelas ekor dia letak. Jadi sementara dia nak sampai ke destinasi yang dia nak seluduk tu banyak mati. Dan biasanya bila kita tangkap tu kebanyakannya banyak mati lah. Hidupan lain turut diancam ialah burung kakak tua, siamang, ungka dan burung cenderawasih. Menyedari aktiviti itu berleluasa, Penghilitan meningkatkan kerjasama dengan Polis Marin bagi mengatasi aktiviti penyeludupan. Pemantauan di media sosial turut dilakukan berikutan terdapat cubaan menjual hidupan liar secara dalam talian. Proses permohonan penggunaan bahasa pada setiap papan tanda kini lebih mudah apabila Dewan Bahasa dan Pustaka DBP menggunakan kaedah pendaftaran dalam talian. Langkah itu bukan sahaja menjimatkan masa dan kos, tetapi ia menggalakkan pengguna untuk meningkatkan keupayaan literasi digital. Pengarah DBP Wilayah Selatan Nur Hafizah Muhammad Husin berkata kadar bayaran pendaftaran masih sama iaitu sebanyak RM10. DBP juga menyediakan panduan dan bimbingan kepada pengguna untuk memudahkan proses tersebut. Apabila sahaja penggunaan itu menyentuh paparan di tempat awam, itu adalah tanggungjawab Dewan Bahasa dan Pustaka untuk memastikan penggunaannya betul dan tepat dan tidak menggunakan bahasa asing dalam ukuran-ukuran yang lebih besar daripada bahasa kebangsaan. Proses permohonan dibuka sepanjang masa. Mengatasi masalah hakisan dengan menanam 10,000 pokok bakau. Itu antara inisiatif pertubuhan bukan kerajaan Sahabat Bakau. Projek yang dilaksanakan di Pulau Tanjung Surat Kota Tinggi sejak November tahun lalu berjaya menyelamatkan ekosistem pulau berkenaan daripada ancaman lebih teruk. Timbalan Presiden Sahabat Bakau Mahidan Manap berkata projek penanaman dibuat selepas terdapat banyak kejadian hakisan di sekitar pulau itu. Kawasan kami ni banyak hakisan dan selebihnya ialah kerosakan yang dilakukan oleh pihak-pihak komersial seperti membina-bina kolam dan sebagainya. Jadi setelah dia orang membina, dia akan tinggalkan, dia rosakkan bayi bakau tu, dia tinggalkan. Jadi komuniti kami lah yang bertanggungjawab untuk menanam semula kawasan-kawasan yang rosak tu. Kerjasama setakat ni alhamdulillah nampaknya masing-masing beri sokongan, beri support untuk kita cuba perkembangan daripada segi produk makanan dan juga kraft tangan dan juga ahli-ahli yang lain untuk dia berkembang dalam projek ni lah sehingga berjaya. Mereka berazam mahu memperbanyakkan lagi penanaman pokok bakau sekaligus menjadikan pulau itu sebagai destinasi pelancongan terbaru. Sekian perkongsian dari Johor untuk berita wilayah hari ini. Kembali bersama Syarul di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Anas. Saudara, Hari Raya Aidiladha merupakan hari yang ditunggu-tunggu warga kota.